Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayahnya jua kita dapat terus mengharumi kehidupan dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Penularan virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia ternyata telah memberi kesan kepada kehidupan harian kita. Pada ketika ini, beberapa negara di dunia telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai endemik yang bermaksud penyakit ini adalah wujud secara berterusan dan merebak dalam kawasan atau wilayah tertentu sahaja dan tidak hilang sepenuhnya. Walau bagaimanapun, pematuhan terhadap SOP yang berkuat kuasa masih perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Konsep dan inovasi yang digunakan dalam berhadapan dan menangani virus COVID-19 boleh diaplikasikan dalam usaha menangani permasalahan dadah dalam negara. Untuk itu, AADK telah mengambil langkah dengan menambah baik saluran-saluran perkhidmatan kepada rakyat dalam situasi penularan COVID-19 yang telah membataskan akses perkhidmatan yang disediakan. Kempen-kempen pendidikan pencegahan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dadah telah dipelbagaikan platform penyampaiannya agar sesuai dengan kumpulan sasaran dan situasi semasa. Selain itu, usaha-usaha untuk mengekang permasalahan dadah yang dilaksanakan oleh setiap kementerian, jabatan, agensi, badan-badan bukan kerajaan, pemimpin tempatan dan orang awam perlu dilakukan secara berterusan dan hendaklah seiring dengan polisi serta komitmen yang telah dinyatakan secara jelas melalui dasar dadah negara dan peruntukan akta-akta berkaitan dadah. Justru penularan penyalahgunaan dadah dalam masyarakat hanya akan mampu dibendung dari menjadi tidak terkawal dengan adanya usaha kolaboratif yang digerakkan secara bersepadu dengan mengoptimumkan modal sosial masing-masing. Kita perlu bersama-sama memutuskan rantaian penyalahgunaan dadah sebelum ia berada di dalam keluarga kita. Dalam hal ini, masyarakat boleh memainkan peranan bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah, sama ada dari aspek penawaran maupun permintaan terhadap dadah. Dalam masa yang sama, institusi kekeluargaan perlu diperkukuhkan dengan meningkatkan nilai-nilai murni serta cakna terhadap perkembangan dan perubahan tingkah laku ahli keluarga. Saya percaya bahawa benteng pertahanan diri yang kuat adalah bermula dari rumah dan ini menuntut pengorbanan serta usaha berterusan ibu bapa dalam memastikan benteng ini dapat dibina dengan baik. Saya juga yakin bahawa benteng yang dibina dengan didikan ibu bapa yang sempurna ditambah dengan ilmu berguna yang diperolehi daripada warga pendidik akan dapat membantu melahirkan anak bangsa yang berkualiti. Ibu bapa juga perlu menjadi sahabat kepada anak-anak, terutama ketika usia anak masih muda dan apabila ia dipraktikkan, anak-anak akan sentiasa menjadikan ibu bapa sebagai tempat rujukan. Oleh yang demikian, jadilah pendengar dan pembimbing yang baik. InsyaAllah, hasilnya juga akan baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, trend penyalahgunaan dadah didapati telah berubah daripada dadah yang berasaskan tumbuhan seperti ganja dan heroin kepada dadah jenis sintetik. Dadah sintetik ini merupakan bahan terlarang yang dihasilkan sepenuhnya di makmal haram dan terdiri dari 100% bahan kimia serta tindak balasnya ke atas anggota tubuh badan amat berbahaya. Dadah-dadah sintetik ini didapati memberi kesan yang lebih teruk kepada penggunanya sehingga mengakibatkan kerosakan yang kekal pada otak dan menyumbang kepada
permasalahan mental. Baru-baru ini, beberapa jenis jenayah berlaku melibatkan penyalahguna dadah yang mengalami masalah mental sememangnya mengejutkan kita. Penyalahgunaan dadah mampu menyebabkan kecelaruan pemikiran dan tidak mampu membuat pertimbangan yang wajar sehingga berlakunya tingkah laku yang tidak terkawal. Selain itu, kewujudan dadah-dadah baharu yang dikenali sebagai Neo-Psychoactive Substance (NPS) juga memerlukan tindakan-tindakan yang lebih proaktif dan berbeza daripada apa yang telah kita lakukan selama ini. Pelbagai strategi digunakan oleh dalang untuk mengedar serta menjual dadah sintetik ini. Ada yang membungkus menggunakan label produk makanan, termasuk makanan kegemaran kanak-kanak, bagi mengaburi pihak berkuasa. Sasaran utama adalah golongan remaja dan belia. Malahan, akhir-akhir ini turut membabitkan murid-murid sekolah. Justru, AADK amat menyokong dan menghargai tindakan-tindakan drastik yang dijalankan oleh pihak polis diraja Malaysia di seluruh negara untuk mengesan dan menggempur tempat dan makmal-makmal pemrosesan dadah dalam negara sebelum ia berada dalam pasaran. Dalam hal ini, marilah kita bersama-sama menyokong usaha-usaha pihak PDRM ini dengan memberikan maklumat berkaitan kegiatan pemrosesan dan pengedaran dadah jika ada di kawasan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, saban tahun AADK menganjurkan sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan. Sejak kali pertama Hari Anti Dadah Peringkat Kebangsaan diadakan pada 19 Februari 1983. Ketika itu, telah diisytiharkan bahawa dadah musuh nombor satu negara. Dan sehingga kini, dadah masih musuh nombor satu negara. Ini bermakna dengan sambutan peringatan pada tahun ini, untuk kali ke-39 kita semua terus diperingatkan bahawa dadah masih lagi musuh nombor satu negara. Musuh ini perlu ditewaskan dan ia hanya boleh ditewaskan dengan cara kita sebagai satu keluarga Malaysia bersama-sama melawannya. Kita masih mengekalkan tema lebih baik cegah bagi sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan tahun 2022 ini. Perpatah, mencegah lebih baik dari merawat, memerlukan pemerkasaan tindakan awalan yang seharusnya dilakukan oleh ibu bapa atau penjaga dan komuniti bermula dari unit keluarga kecil sehinggalah kepada tanggungjawab komuniti. Menjadi harapan saya agar sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022 tahun ini dapat dihayati serta diterjemahkan selari dengan semangat keluarga Malaysia. Pencegahan juga adalah satu strategi jangka masa panjang yang mana hasilnya akan dinikmati oleh generasi akan datang. Di kesempatan ini, saya menyeru kepada semua pihak sama ada individu maupun organisasi supaya bangun bersama-sama kerajaan untuk menangani permasalahan dadah ini. Saya percaya jika setiap lapisan masyarakat melaksanakan tanggungjawab ini sebagai satu jihad, nescaya pembentukan keluarga Malaysia yang sihat dan bebas dadah yang didirikan atas teras keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dapat dinikmati bersama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, Pusat Gerakan Hotline AADK yang telah dilancarkan pada tahun 2018 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Pusat Gerakan Hotline ini yang beroperasi 24 jam adalah satu saluran penyampaian perkhidmatan AADK. Pusat Gerakan Hotline AADK ini mempunyai dua fungsi, iaitu menerima aduan orang awam berkaitan penyalahgunaan dadah dan memberi khidmat nasihat berkaitan rawatan dan fasiliti perkhidmatan AADK. AADK juga menyediakan pelbagai maklumat di laman web rasmi iaitu www.aadk.gov.my termasuk maklumat mengenai dadah dan penagihan serta jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh AADK. AADK turut menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, termasuk channel AADK TV di YouTube dalam menyebarluaskan maklumat-maklumat berkaitan pendidikan pencegahan,
rawatan dan pemulihan dadah, dan juga penguatkuasaan undang-undang berkaitan penagihan dadah. Justru, saya menyeru orang ramai untuk memanfaatkan pusat gerakan hotline AADK dan juga maklumat-maklumat yang disediakan dalam platform media sosial AADK dalam usaha kita untuk melawan musuh nombor satu negara ini. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata daripada saya dan warga AADK, selamat menyambut peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan kepada seluruh warga Malaysia yang kami kasihi. Salam lebih baik cegah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.